Namun masih tingkatan 4 dulu, tingkatan 4, tingkatan 5 belajar aliran sains. Tapi dalam masa yang sama ada ambil subjek pengetahuan agama Islam. Ustaz bagi tahu Al-Quran ni mukjizat. Saya tertanya-tanya, apa mukjizat Al-Quran di mana orang Arab tidak boleh menandingi bahasa Al-Quran? Saya pelik. Macam mana seorang yang hebat ataupun orang Arab yang pandai bahasa Arab tidak dapat menandingi bahasa Al-Quran? Sampailah ketika mana saya belajar kat UPM, setiap kali ada program-program agama, ini di antara soalan yang saya tanya, Ustaz, apa yang dimaksudkan Quran ini sebagai mukjizat? Tidak ada seorang pun Ustaz yang dapat memberikan jawapan yang menenangkan hati saya. Sampailah bila saya graduate daripada UPM tu, pensyarah saya yang mengajar bagai engineering, dia kata, Saifuddin, awak ni minat belajar agama, why not? Habis ni, pergi Pakistan belajar agama. Lepas itulah tuan-tuan, saya belajar bahasa Arab. Saya ambil diploma bahasa Arab. Dan saya seronok belajar bahasa Arab masa kat Pakistan ni. Bertalaki dengan guru Persia. Dia kata, Saifuddin, kalau awak belajar sungguh-sungguh, 2 bulan boleh cakap bahasa Arab dengan lancar. Alhamdulillah, dalam masa 2 bulan saya boleh cakap bahasa Arab dengan fluence. Tapi cuma masa dekat Pakistan, tuan-tuan, dekat UIA Pakistan, saya tak pernah duduk dengan orang Malaysia. Bila kita duduk dengan orang Arab, duduk dengan orang bukan Melayu ni, kita berbual pun kita boleh praktis bahasa Arab dan bahasa Inggeris. So, selama saya duduk dekat Pakistan, di UIA Pakistan, saya tak pernah duduk dengan orang Malaysia untuk train diri cakap bahasa Arab. So, bila saya menguasai bahasa Arab, oh, betul Al-Quran ni mukjizat. So, insyaAllah saya mulakan dulu sebelum saya ceritakan mukjizat Al-Quran sudut sains. Kita lihat mukjizat Al-Quran sudut sastra dulu. Saya pernah baca sejarah, tertanya-tanya bagaimana seorang lelaki yang hebat bahasa Arab, ya Walid bin Mughirah, pernah mencabaran, bagi aku Quran, bagi aku masa 15 hari, akan ku kaji Quran dan akan ku bawa buku yang lebih hebat daripada Al-Quran. Setelah 15 hari, 15 malam dia mengkaji Quran, akhirnya dia surrender. Dia kata, ini bukan tulisan manusia, ini bukan bahasa manusia. Setelah saya memahami bahasa Arab, memang dapat saya fahami betul Al-Quran ni mukjizat, tuan-tuan. Saya bawa malam ni dulu sedikit contoh mukjizat Al-Quran sudut bahasa, kemudian saya akan bawa lebih banyak contoh-contoh mukjizat Al-Quran sudut sains. Mukjizat Al-Quran, bila disebutkan mukjizat ini, tabiat mukjizat boleh mencabar ilmu semasa, betul? Mukjizat Nabi Musa AS, zaman yang paling hebat, zaman Nabi Musa, ilmu yang paling hebat ilmu apa? Ilmu sihir. Sebab itulah mukjizat Nabi Musa boleh mencabar ilmu sihir. Tongkat Nabi Musa boleh bertukar menjadi ular dan memakan ular-ular yang dibuat oleh ahli sihir, sehingga menyebabkan seluruh ahli sihir sujud pada Allah SWT. Tongkat Nabi Musa boleh membelah laut yang tidak pernah berlaku dalam sejarah tamadun manusia. Ini tuan-tuan soalan kuis yang tuan-tuan boleh bagi pada anak-anak ya. Apakah highway yang dirasmikan sekali, orang ramai lalu, kemudian ditutup selama-lamanya? Highway Nabi Musa AS. Sekali dibuka, dirasmikan, orang lalu, kemudian ditutup selama-lamanya. Dalam sejarah manusia tak pernah ada orang lalu, melainkan itu adalah manusia yang lalu. Highway Nabi Musa AS. Zaman Nabi Isa AS, ilmu yang hebat, ilmu apa? Ilmu kedoktoran. Nabi Isa AS kan. Tapi hebat macam mana doktor tidak boleh menyembuhkan orang sakit sopak. Nabi Isa AS jumpa orang sakit sopak, sapu badannya, sembuh. Hebat macam mana doktor tidak boleh menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Nabi Isa AS urut kakinya, terus boleh jalan. Hebat macam mana doktor daripada dulu sampai sekarang, tuan-tuan. Tidak ada seorang doktor pun yang boleh menghidupkan orang mati. Nabi Isa AS 2 orang dihidupkan, dah mati, dihidupkan. Salah seorangnya Lazarus. Lazarus ni kawan sepermainan Nabi Isa AS. 2 bulan mati dah, daging dah busuk dah. Daging dah busuk. Dibuka balik kubur, orang tutup hidung sebab daging dah busuk. Tapi apabila dia berdoa pada Allah SWT, Lazarus boleh keluar dari kubur berjalan. Berbondong-bondong orang masuk.
ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi mukjizat mampu mencabar ilmu semasa. Zaman Nabi Muhammad SAW, ilmu yang hebat ketika itu ialah ilmu sastra. Sastrawan ketika itu mendapat tempat yang hebat dalam masyarakat. Orang yang boleh berpidato dengan bahasa yang hebat, orang yang boleh bersyair, bersajak dengan bahasa yang hebat, mendapat kedudukan yang tinggi di kalangan masyarakat ketika itu. Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW dapat menandingi kehebatan bahasa manusia. Saya ambil contoh sedikit tuan-tuan, untuk tuan-tuan lihat. Sama ada tuan-tuan sedar ataupun tidak, tuan-tuan baca ayat ni, tetapi kadang-kadang kita tak perasan. Antara kehebatan bahasa, kita lihat hujung ayat Quran ni sama je. Qul huwallahu ahad, hujungnya dal. Allahu samad, dal. Lam yalid wa lam yulad, dal. Perasan tak? Qul a'udzu birabbin nasin, malikin nasin, ilahin nasin, sampai habis sin. Qul ya ayyuhal kafirun, nun, la a'budu ma ta'budun, nun. Kita lihat surah yang panjang sikit. Wasyamsi wa duhaha, ya, atau maaf surah. Ya. Wal qamari idza, sampai habis ya sama aja. Tadi imam baca surah Wad-Duha, hujung ya juga. Wad-Duha ya, ataupun alif mat surah. Wal laili idza sajaya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ya, walal akhiratu khairul laka minal ula ya. Daripada awal sampai akhir sama aja. Perasan tak? Sebab surah yang panjang sikit. Surah Ar-Rahman. Ar-Rahmanun 'allamal Qur'anun khalaqal insanun 'allamahul bayanun. Allah, cantiknya. Ambil surah yang lagi panjang sikit. Surah An-Najm. Wan najmi idza hawaya, ma dhalla sahibukum wa ma ghawaya, wa ma yantiqu 'anil hawaya, in huwa illa wahyun yuhaya, 'allamahu shadidul quwaya, dhu mirratin fastawaya, wa huwa bil ufuqil a'laya, thumma dana fatadalla. Ya, cantik ayat ni sampai habis. Agak-agaklah ibu-ibu ya, kalau pada awal saya bagi ceramah tadi, perkataan yang saya gunakan hujungnya sama je. Apa yang tuan fikirkan? Ustaz ni betul ke tak betul? Sebab itulah orang kata Nabi Muhammad ni gila. Cakap macam orang gila, hujung sama. Ataupun toman yang lain, Muhammad sebagai ahli syair. Sedangkan orang tahu Nabi Muhammad tak tahu menulis. Nabi Muhammad tak tahu baca. Orang tahu Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad dikenali sebagai seorang ahli syair sebelum tu, tak pelik. Tapi Nabi Muhammad tak tahu baca, Nabi Muhammad tak tahu menulis. Ini antara mukjizat Al-Quran, tuan-tuan. Namun Abu Jahal kata, kalaulah itu mukjizat Al-Quran, aku pun boleh buat Al-Quran. Dia cipta satu surah, surah Al-Fil. Sama dengan surah Al-Fil kita, tapi lain sikit bunyinya. Al-Fil lam wa ma adraka mal fil lam law khartum tawil lam wa zailun qasir. Ra dengan lam ni makhrajnya dekat, boleh terimalah. Tapi kalau orang yang faham bahasa Arab, kehebatan mukjizat Al-Quran bukan hanya hujung tu sama, tapi tarikan sentapan bahasa Al-Quran tu tak sama dengan bahasa-bahasa biasa, tuan-tuan. Cuba tengok apa yang disebutkan oleh Abu Jahal ni. Al-fil, gajah, wa ma adraka mal fil, tahu tak kamu apa itu gajah? Law khartum tawil, dia ada hidung yang panjang, wa zailun qasir, ekornya pendek. Ada maksud tak? Ya. Tapi cuba tuan-tuan tengok bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Asy-Syaikh Qutb dalam tafsiran beliau Fi Zilalil Quran, orang yang menghayati Al-Quran, terutama juzuk 30, dia akan tersentap dengan bahasa Al-Quran. Kalau orang yang mabuk, dia boleh tersedar. Sebab tu kenapa kadang-kadang kita dengar imam baca Quran sampai menangis, penghayatan dia.
Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Apabila bumi digoncang segoncang-goncangnya. Awal bulan baru ni saya pergi Aceh. Tengok macam mana suasana gempa bumi, tengok suasana tsunami. Dan bagaimana orang menceritakan suasana tsunami itu yang peringkat awal disertai dengan gegaran, orang jalan terhoyong-hayang, jalan jatuh sebab gempa bumi 9.8 pada skala Richter. Bukan hanya berapa saat, tapi benda itu berlaku dalam jangka yang agak lama. Dan saya pernah mengalami gempa bumi berapa kali sewaktu belajar di Pakistan. Orang yang pernah mengalami gempa bumi, hiruk pikuk gempa bumi ni dapat menghayati bila Allah sebutkan bila mana bumi digoncang segoncang-goncangnya. Bayangkan gunung yang kita agung-agungkan, Gunung Kinabalu, Dongki Ia boleh patah. Dongki Ia yang ada dekat Gunung Kinabalu boleh patah. Bagaimana gegaran itu kuat. Dan Allah gambarkan idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila mana bumi digoncang segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bila mana bumi memuntahkan segala isinya, wa qala al insanu ma laha. Dikala itu manusia terpinga-pinga, apa yang sedang berlaku? Apa yang berlaku di Aceh? Mereka terpinga-pinga tahu. Gempa bumi. Tiba-tiba mereka yang berada di tepian pantai lihat air pantainya surut. Hingga kan ikan yang ada di pinggiran pantai itu tak sempat ikut air. Ikan ni boleh tergelik-gelik sebab air surut. Lalu di kala itu orang ramai sibuk memungut ikan. Tiba-tiba dalam masa hanya beberapa minit, ombak besar datang tanpa mereka dapat melarikan diri. Cuba bayangkan suasana hiruk pikuk yang berlaku ketika itu. Yang Allah gambarkan bila mana bumi memuntahkan segala isinya. Wa qala al insanu ma laha. Dan dikala itu manusia bertanya, apa yang sedang berlaku? Idza syamsu kuwirat, wa idza nujumu kadarat, wa idza al biharu fujirat, wa idza al quburu bu'athirat. Dan apabila langit dilipatkan dua, apabila bintang-bintang berguguran, apabila bumi memuntahkan isinya, apabila lautan membuakkan airnya, dikala itulah manusia mengetahui apakah nanti cahaya yang mereka hadapi. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Dan mereka yang ingkar pada ayat Allah akan ditenggangkan dengan air yang panas, lalu terburai segala isi perutnya yang kerana kepanasan air ini. Dalam surah Al-Waqiah Allah sebutkan mereka diberikan makan buah zakum, lalu mereka ditenggakkan dengan air yang panas, dan mereka menenggak air ini bagaikan unta yang kehausan. Cuba kita hirup sup yang panas, apa kita rasa? Lidah kita rasa terbakar kan? Tapi dalam masa yang sama kepanasan ini, kita hirup bagaikan orang yang kehausan. Allahu Akbar. Ini tarikan bahasa Arab, tuan-tuan. That's why satu benda yang pelik boleh berlaku pada Sayyidina Umar, musuh ketat Islam. Satu ketika dia berkata, "Aina Muhammad aqtuluhu?" Dalam pedang yang terhunus ni, mana Muhammad, aku nak bunuh dia. Tiba-tiba dia dengar adik dia masuk Islam, dan dia cari adik dia. Bila dia dengar surah Toha daripada adik ipar beliau, Umar dalam keadaan berang marah nak bunuh Nabi Muhammad, dengar surah Toha, lembut hatinya, terus masuk Islam. Hebat mukjizat Al-Quran, tuan-tuan. Dalam surah Jin juzuk 29, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Sekelompok jin dengar Nabi baca Quran, lalu mereka teruja dengan bacaan Quran dan terus masuk Islam. Ini di antara mukjizat Al-Quran. Namun demikian, tuan-tuan, mukjizat